Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah sama-sama kunci. InsyaAllah kongsi share link InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar, syarri kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bihalal haramik wa miswa bismika wa ma daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita terus dengan ayat 54 insyaAllah. Nota My Quran Time sambil menunggu isyak insyaAllah. 1-2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 54 Al-Baqarah insyaAllah. Wa iz qala Musa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat Al-Baqarah 54. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan. Oleh itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dia maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Al-Baqarah ayat 54. Dikupas ayat ni. Dalam ayat ini Allah SWT menyebut tentang Bani Israel yang menyembah patung anak lembu dan menjadikannya sebagai Tuhan. Kejadian ini berlaku setelah Allah SWT menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Teruknya Bani Israel ni dah selamat daripada Fir'aun,
tenggelam dalam laut. Akhirnya sembah lembu pula. Kejadian ini terjadi saat Nabi Musa AS pergi menemui Tuhannya selama 40 hari. Dalam waktu itu Samiri, iaitu ketua seorang ahli sihir, telah mencipta patung anak lembu yang diberbuat daripada emas, lalu mengatakan kepada Bani Israel, "Ini adalah Tuhan kamu dan Tuhannya Musa, maka sembahlah." Dakwah yang disambawa oleh Samiri telah dipercayai oleh dan diikuti oleh Bani Israel yang akhirnya membuat mereka murtad. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa AS telah balik dengan segera menemui kaum Bani Israel. Akhirnya mereka telah menyembah patung itu, diminta supaya yang menyembah patung tersebut diminta supaya bertaubat, iaitu menyesal dengan hati serta berikrar untuk tidak mengulanginya kembali. Di dalam ayat ini terdapat satu frasa yang dikira sedikit kontroversi. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Ayat ini kontroversi disebabkan ada yang berkata, takkanlah nak kena bunuh diri. Sebenarnya ayat suruhan bunuhlah diri kamu itu adalah dibuat secara umum untuk semua kaum Bani Israel. Akan tetapi bukanlah semua 12 puak dalam Bani Israel, kaum Bani Israel itu menyembah patung tersebut. Justru maksud ayat arahan tersebut ialah setiap daripada 12 puak hendaklah mengenal pasti siapakah yang telah menyembah anak lembu itu, dan puak yang menyembah mestilah dibunuh. Inilah yang dimaksudkan dengan bunuhlah diri-diri kamu. Dikenal pasti mana yang benar-benar membuat perkara sembah anak lembu tersebut. Disebabkan mereka yang menyembah itu telah melakukan perbuatan syirik dan murtad, maka mereka layak dibunuh seperti mana yang telah ditetapkan dalam Islam. Manakala dalam syariat Yahudi juga sudah ada hukum bunuh bagi yang murtad. Justru hukum bunuh bagi yang murtad bukanlah perkara baru. Hukum Islam pun ada, hukum Yahudi pun ada. Kenapa? Keluar daripada agama asal, iaitu agama Islam. Contohnya sekarang Islam, hukumnya bunuh. Cuma hukum bunuh tidak terjadi dalam syariat hari ini kecuali dalam keadaan tertentu sahaja. Kalau Allah diwujudkan hukum itu pada zaman kita ini, alamatlah ramai orang Islam yang kena bunuh kerana syirik yang berluasa dalam masyarakat. Maka Allah SWT telah tidak menetapkan hukum bunuh itu dalam syariat Nabi akhir zaman. Hukum bunuh ini tidak boleh dilakukan secara sembarang sahaja. Ia memerlukan kefahaman yang jelas dan sistem yang sempurna dahulu, barulah perlaksanaannya ditetapkan. Misalnya begini, hari ini ramai remaja sekolah yang telah murtad, iaitu tidak mahu mengaku Tuhan sebagai yang maha kuasa. Logiknya mereka perlu dibunuh disebabkan telah keluar daripada agama dan murtad. Akan tetapi prosesnya bukan begitu. Bukan terus dibunuh remaja tersebut. Ia memerlukan proses lain untuk memujuk mereka kembali kepada agama. Misalnya membawa mereka kepada pendidikan Al-Quran terlebih dahulu. Disebabkan tidak faham Al-Quranlah mereka memilih meninggalkan agama. Maka dari sini kita dapat lihat di institusi pendidikan Al-Quran perlu dimantapkan dari semasa ke semasa. Justru dengan adanya program My Quran Time ini, mudah-mudahan dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami Al-Quran. Maksudnya faham Quran sebenar-benarnya, baru kita boleh ikut hukum yang sebenarnya. Tak faham Al-Quran, payah. Memang akan ditentang walaupun dia menentang Al-Quran. Boleh
Ya. Orang akan menentang hukum Quran. Pasal apa? Dia sendiri tak faham Al-Quran. Ayat 55, Bani Israel yang enggan beriman kecuali setelah melihat Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Ayat nombor 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa akhazatkumul sa'iqatu wa antum tanzurun. Maksudnya, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Lalu halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikannya. Al-Baqarah ayat 55. Maksudnya dia mencabar, nak sangat tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala sampai kena sambar halilintar. Kupasan ayat tersebut, Allah SWT ada menyebut ketika ada dalam kalangan Bani Israel menyembah patung lembu emas. Maka Nabi Musa AS telah memilih dengan perintah daripada Allah SWT seramai 70 orang lelaki yang baik, tidak menyembah berhala, pergi bersama baginda ke Bukit Tur Sina untuk memohon keampunan daripada Allah SWT kerana perbuatan saudara-saudaranya menyembah berhala. Ketika sampai di sana, mereka berkata, Nabi Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk memperdengarkan kalamnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah melainkan aku. Aku telah mengeluarkan kamu dari Mesir, dari kezaliman dan kejahatan Fir'aun. Maka sembahlah aku dan jangan beribadah selainku. Ketika Nabi Musa AS memberitahu kepada orang-orang yang bahawa syarat diterima taubat adalah dengan membunuh diri mereka, maka mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu, iaitu tidak mengikuti ucapanmu bahawa kami membunuh satu sama lain sampai kami melihat Allah dengan mata kepala. Cabarnya Allah Ta'ala. Justru pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah jangan mempersoalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana perbuatan itu seolah-olah kita juga telah mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutilah ajaran yang dibawa kerana itulah jalan lurus menuju ke syurga. Maksudnya kita ni diajarkan sebagai umat Islam, contoh daripada umat Nabi Musa, jangan ikut perangai dia orang. Pasal apa? Mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya inilah dosa yang besar yang telah mereka lakukan kerana mendustakan Rasul. Maka disebabkan itu Allah telah murka dan menurunkan azab berupa kilat menyambar yang menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Kesimpulannya, Bani Israel ini bukanlah kaum yang mudah diajak beriman. Terlalu banyak alasan yang diberikan sehingga meminta mahu melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepalanya sendiri. Ini adalah permintaan yang melampau dari seorang hamba. Mereka juga kaum yang sombong. Kaum yang sombong tidak menghargai hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tidak cukup itu, mereka mempersoalkan Nabi Musa AS dan ajaran yang dibawanya. Tidak mereka tahu apabila mereka mempersoalkan Nabi Musa AS ini berarti mereka mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita persoalkan Rasulullah SAW, sama juga level dia mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan perbuatan mereka itu, maka selayaknya lah mereka menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Ingat, jangan sampai ada petir menyambar, ada mayat yang bergelimpangan, barulah kita insaf nak baca Al-Quran. Ini peringatan untuk kita, ya, yang tengah hidup. Diingatkan kita supaya cek balik
Jangan cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Asal peringatan Allah Taala terlalu hebat. Ya. Allah boleh buat macam-macam, maksudnya nak mati bergelimpangan Allah dah buat dah. Ya. Kaum Nabi Musa habis mati, disambar petir. Pasal apa? Murkanya Allah Ta'ala bila dicabar kaum tersebut. Dia mencabar Nabi Musa, maksudnya dia mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau mencabar zaman Rasulullah SAW, kita sebenarnya mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu jangan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya, ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kembali Bani Israel dari mati supaya mereka bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Hebatnya Bani Israel, dah mati dibangkitkan balik untuk bagi peluang untuk dia bersyukur. Peristiwa disambar petir menjadi satu kisah yang dahsyat untuk diingat sepanjang zaman. Ini kerana ia merupakan kematian yang menghancurkan generasi kaum Bani Israel secara keseluruhan. Namun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segalanya. Biarpun murka Allah SWT tetap mencurahkan rahmatnya, iaitu menghidupkan semula mereka setelah sehari semalam mereka dimatikan. Lihat betapa Allah SWT masih lagi memberi peluang kepada Bani Israel untuk memiliki nyawa buat kesekian kalinya. Allah SWT tidak terus menghancurkan mereka dengan dicampak ke neraka, walaupun itulah selayaknya buat mereka. Apa tujuan mereka dihidupkan kembali? Iaitu hanya untuk satu tujuan, yakni supaya mereka bersyukur, kerana Allah SWT menggunakan kata syukur dalam ayat ini. Kerana jika seorang itu benar-benar bersyukur kerana Allah SWT, dia akan taat kepada arahannya, InsyaAllah. Ya, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya, Allah bagi lagi peluang hidup. Kita tak dapat peluang tersebut. Kita kalau mati terus. Tapi Bani Israel yang dapat nikmat boleh hidup semula, untuk dibagi peluang untuk bersyukur, ya, untuk beribadah dengan Allah Ta'ala. Tapi kedegilan dia yang amat sangat. Bani Israel berhenti terus, perangai dia tak berhenti. Teruskan ayatnya. Terus 57, Allah SWT menaungi Bani Israel dengan awan. Lagi hebat nikmat Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, mereka tidak menzalimi kami, tetapi sebenarnya merekalah yang menzalimi diri sendiri. Al-Baqarah ayat 57. Kupasan ayat ni, Allah SWT menaungi Bani Israel dengan awan yang menduhkan mereka ketika berjalan di padang pasir. Malah mereka juga diberi rezeki berupa makanan yang mencukupi selama mereka berada di bumi.
Allah SWT berkata kepada Bani Israel, makanlah daripada apa yang baik-baik yang kamu kurniakan, yang kami kurniakan kepada kamu. Lebih istimewa apabila Allah SWT menurunkan cairan manis seperti madu juga burung puyuh sebagai makanan yang mana mereka semua itu diperolehi tanpa bersusah payah dan mendapatkannya. Akan tetapi sebabkan kesombongan kedegilan mereka kufuri nikmat yang diberi ini, mereka langsung tidak berterima kasih, apalagi mahu bersyukur. Mereka bertaub tanpa rasa apa-apa, terus melakukan dosa sehingga hati mereka menjadi keras seperti batu. Perangai orang Bani Israel. Allah bagi hebat nikmat. Jalan di padang pasir ditutup dengan awan, dipayung dengan awan. Tak cukup makan, diberinya makan manna salwa, makanan daripada syurga. Tapi sombongnya orang Bani Israel ni, ya, sombong dan kedegilan mereka kufuri nikmat. Langsung tidak ada bab terima kasih ataupun bab syukur. Mereka tanpa rasa apa-apa melakukan dosa sehingga hati mereka menjadi batu, keras macam batu. Allah, batu. Apa yang boleh kita pelajari dalam ayat ini? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi rezeki tidak pernah dibatasi dalam keadaan yang khusus. Allah ya Rahman, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Allah tak kira siapa, rezeki tetap rezeki Allah bagi, tak memilih siapa-siapa. Awan, angin dan hujan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Cuaca ni dikontrol, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala berhati membuat zalim. Ia benar masuk membuat zalim terhadap dari orang yang rendah, menzalimi terhadap diri sendiri. Tu, ya. Melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala berarti membuat zalim diri sendiri. Tiga pelajaran kita dapat. Sifat Allah sebagai Ar-Rahman, itu pemberi rezeki, tidak pernah dibatasi dalam keadaan apapun yang khusus. Kedua yang kita pelajari ialah awan, angin, semuanya hujan tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Ayat yang ketiga, poin dia ialah melanggar hukum Allah bererti membuat zalim bukan orang lain terhadap diri kita sendiri. Di solusi ayat tersebut, selalulah kita, konklusi dia, selalulah kita mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar lebih bersyukur. Ingat, renung nikmat Allah Ta'ala biar kita selalu ada bab syukur. Yang kedua poin dia, tabah hadapi ujian untuk manfaat lebih besar daripada Allah SWT. Apa Allah turunkan ujian, maksudnya kita tabah untuk menghadapinya. Yang ketiga, kitab suci dan Rasul adalah anugerah yang perlu dihargai. Zaman Musa, Taurat. Zaman Isa, Injil. Ni zaman Rasulullah SAW, zaman kita ada Al-Quran. Dipesankan kita, jaga Rasul, jaga kitab suci kita. Ia adalah hadiah ataupun anugerah yang perlu dihargai. Akhir sekali, bila berlaku kesilapan, kita memaafkan. Jika kita tidak memaafkan, tanda tiada komunikasi. Silap saja, bos akan maafkan. Jangan kita terus berhenti kesilapan kita juga. InsyaAllah takat tugut malam ni, Isyak dah masuk. Mudah-mudahan pengesian malam ni dapat kita bawa daripada ayat 54 sampai 57. Ayat 54 sampai ayat 57 kalau silap saya. Al-Baqarah. Tu. Habis dah malam ni. Kita sambung esok pagi lepas subuh ayat 58 hingga 60 insya-Allah.
mana yang lemah daripada saya sendiri, yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diselamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salam oleh Rasul dari kita, banyakkan selawat, banyakkan doa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat bersama dengan Rasulullah SAW besok di akhirat. Di sini tak jumpa, insyaAllah di sana kita akan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa ahdiha wajna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat munafik, bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kaulah yang membolak-balik hati-hati kami. Kekalkanlah, tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkanlah hati-hati kami dalam ketaatan dalam agamamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila bertemu denganmu, Ya Allah. Jangan biarkan kami mati melainkan dalam keadaan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang saleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa kami, mudahkanlah perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu suwa ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, peliharalah atas kami dan kepada dua orang tua kami, pasangan kami dan anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran kami dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini. Sesungguhnya Engkaulah maha pemelihara, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati-hati kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah negara kami daripada COVID-19, Ya Allah. Dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati-hati manusia yang sedang mengundang kemurkaan-Mu, Ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha anta walaktani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika alayya wa bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bizjabar wa tasamna malakut allazi la yamut isrifana al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asma bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma asmi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i was sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ala kulli syai'in atani rabb. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihi rasul insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina
صل عليه